ونعرف به نواهيك وانصرة الفهم النبي وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهمية وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرعنا ولساننا وفتن لساننا ويقوم. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang dan jikalau picit waktu, yakni hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang hal keadaannya rokok, maka jika kita ikut dia nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Dan jika kita sembahyang seorang nescaya dapat serakaat, dan jika kita sembahyang seorang nescaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Maka wajib ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam, kerana mendapat serakaat di dalam waktu maka jadi tunai sembahyang kita. Dan habis di situ. Katanya dan jikalau picit waktu. Apa maksud dengan kata picit waktu? Yakni hampir habis waktu sembahyang. Apabila kita belum solat lagi. Kita belum solat lagi. Tengok jam, waktu dah hampir nak habis. Dekat-dekat sangat nak habis. Apabila kita pun ambil wuduk. Selepas pada kita ambil wuduk tu, dia katanya tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang. Apabila kita ambil wuduk, kita duduk nak solat, tiba-tiba kita dapat seorang yang sembahyang, hal keadaannya rokok. Apabila kita duduk nak sembahyang itu, kita dapat ada seorang di tempat sembahyang tu, dia sedang sembahyang, lagi pula dia tu di dalam keadaan rokok. Maka jika kita ikut dia, kalau kita ikut dia jadi makmum dia, nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Kalau kita ikut dia, jadi makmum dia, sudah takbiratul ihram, rokok bersama dengan dia, tak payah baca Fatihah, nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Tetapi dan jika kita tidak sembahyang, jika kita sembahyang seorang, kalau kita tak ikut dia, kita kena baca Fatihah sendiri, nescaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Maka hukumnya wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam. Wajib kita mengikut dia. Kerana mendapat serakaat di dalam waktu. Kerana mendapat satu rakaat di dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Maka sembahyang kita tu jadi tunai. Jadi masalahnya masalahnya sembahyang nak jadi tunai atau nak jadi qadha itu sekiranya kalau kita dapat satu rakaat di dalam waktu, maka sembahyang kita kesemuanya jadi tunai. Kalau kita tak dapat satu rakaat di dalam waktu, maka sembahyang itu jadi qadha. Begitulah hukum yang tetapnya. Mengikutkan asahnya begitu. Apabila masalah dapat tunai ke dapat qadha. Sekiranya kalau kita dapat satu rakaat di dalam waktu.
Lepas tu nak dapat satu rakaat di dalam waktu dengan maknanya kita dapat selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama. Padahal waktu itu belum habis lagi. Maka apabila kita dapat selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, maka waktu masih ada lagi, maka sembahyang kita dikira katanya sembahyang itu tunai. Walaupun apabila kita berdiri rakaat yang kedua itu waktu dah habis sekalipun. Maka dengan sebab dengan sebab kita dapat sembahyang satu rakaat di dalam waktu, maknanya rakaat yang pertama kita dapat selesaikan di dalam waktu, walaupun rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat di luar waktu sekalipun, dikira katanya sembahyang kita itu sembahyang di dalam waktu. Kenapa begitu? Dengan sebabnya kita sembahyang ni di dalam satu rakaat di dalam satu rakaat itu kebanyakan rukun-rukun sembahyang dah dikerjakan di dalam satu rakaat. Tengok di dalam satu rakaat itu kebanyakan rukun-rukun sembahyang dah dibuatkan. Dengan sebab kebanyakan rukun-rukun sembahyang dah dibuatkan di dalam satu rakaat, apabila kita dapat satu rakaat di dalam waktu, maka kira katanya semua sembahyang itu dapat tunai kesemuanya. Sebab kebanyakan rukun-rukun sembahyang itu dibuatkan. Walaupun tak kesemua rukun sembahyang ditunaikan, dibuatkan di dalam waktu, tetapi kebanyakan rukun-rukun sembahyang itu dibuat di dalam waktu. Tengok kita katanya takbiratul ihram di dalam waktu, niat di dalam waktu, berdiri pun di dalam waktu, Fatihah pun di dalam waktu, rakaat i'tidal sujud pertama, sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud tamakninah, semuanya di dalam waktu kesemuanya. Sebab kira katanya rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, rakaat yang kedua, kalau sembahyang subuh rakaat yang ketiga, kalau maghrib rakaat yang keempat, kalau zuhur, asar, isyak, rakaat yang selain daripada rakaat yang kedua tu kebanyakan ulangan. Kebanyakannya ulangan rukun-rukun sembahyang. Tengok apabila kita bangkit rakaat yang kedua, kita baca Fatihah. Maknanya baca kali yang kedua. Apabila kita rokok rakaat yang kedua, maknanya ulangkan rokok. Kalau kita i'tidal, pada maknanya ulangkan i'tidal. Dengan sebab itulah kaum asah dia katanya apabila kita dapat sembahyang satu rakaat di dalam waktu, maka kira katanya seluruh sembahyang itu adalah tunai. Sebaliknya, kalau kita tak dapat satu rakaat kalau kita tak dapat satu rakaat di dalam waktu, maka semua sembahyang itu jadi qadha. Contohnya, ketika kita mulai takbiratul ihram, waktu masih ada lagi. Kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita rakaat, kemudian kita i'tidal. Ketika kita sedang i'tidal, waktu dah habis. Maka sembahyang kita tu jadi sembahyang qadha. Begitu. Maknanya kira katanya satu rakaat itu mulai satu rakaat yang pertama mulai daripada takbiratul ihram sampai akad kepala daripada sujud yang kedua. Itu dibilang kata satu rakaat. Maka mulai daripada takbiratul ihram sampai akad kepala daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, untuk nak dapatkan tunai mesti dilakukan mesti jatuh di dalam waktu, barulah dapat tunai. Memanglah pahala tunai memanglah tunai dengan qadha itu berbeza hukumnya. Berbeza di mana masalahnya, kalau seorang itu sengaja
sengaja mentakhirkan waktu, mentakhir akan sembahyang sehingga tak dapat satu rakaat di dalam, sehingga tak dapat tunai, yakni tak dapat satu rakaat di dalam waktu, maknanya tak dapat tunai, maka haram takhir dia sehingga tak dapat tadi. Tetapi kalau uzur tak mengapalah, seperti tidur tak sedar masalah. Tetapi kalau biasanya sengaja mutakhirkan salam, mutakhirkan sembahyang sampai sembahyang tu tak jadi tunai, maka adalah hukumnya haram. Itu masalah tunai ataunya qadha. Masalah nak dapat sembahyang tunai ke nak dapat sembahyang qadha. Masalah niat tu dia nak dapat qadha, dapat tunai tu bukan dia mengikut niat. Kalau niat qadha sekalipun, kalau kita sembahyang di dalam waktu, maka dia jadi tunai. Kalau kita niat tunai sekalipun tetapi sembahyang dah lepas pada waktu, maka jadi qadha. Jadi maknanya jadi qadha, sembahyang itu jadi qadha ke jadi tunai mengikut waktu, bukan mengikut kita niat. Walaupun kalau kita sembahyang zuhur sebelah malam, sebab tadi kita katanya zuhur kita tidur tak sedarnya, kita sedar-sedarnya waktu maghrib, maka kita qadhakan zuhur. Apabila kita qadhakan zuhur, kita niat tunai, maka zuhur itu dah lepas pada waktu, maka dia jadi qadha semata. Walaupun niat tunai, niat qadha itu tidak mudarat pada niat. Salah pada qadha dan tunai itu tidak mudarat pada niat. Itulah masalah dapat qadha, dapat tunai. Kemudian pulanya yang bersangkutan dengan masalah ini, masalahnya apabila kalau kita dapat bersambung dengan imam di dalam rakaatnya dan dapat tamakninah bersama dengan imam di dalam rakaatnya, maka gugur daripada kita makmum yang masbuk bacaan Fatihah. Kalau kita dapat dengan imam di dalam berdiri baca Fatihah, maka wajib kita kena baca Fatihah. Tetapi kalau kita dapat dengan imam di dalam rakaat serta dapat tamakninah bersamanya, maka gugur daripada kitanya bacaan Fatihah, dapat satu rakaat serta gugur Fatihah. Maka dengan sebab itulah masalah kita di sininya. Jadi seorang itu dia takhirkan sembahyang. Dia takhirkan sembahyang dengan tidak ada uzur. Dengan tidak ada uzur, maka dia takhir, tengok waktu, takhirkan sembahyang zuhur masalan, dia tengok jam tu ada 2-3 minit lagi nak habis waktu, maka dia terus ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia masuk dalam dia nak sembahyang. Apabila dia nak sembahyang tu, tengok ada seorang dah sembahyang. Ada seorang tu dah yang sedang sembahyang, padahal dia tu ketika kita tengok nak masuk nak sembahyang tu dia sedang dalam keadaan rakaat. Maka fardunya sekiranya kalau kita ikut dia, maknanya Fatihah kita gugur, tak payah dibaca. Maka kalau kita ikut dia, kita dapat tamakninah bersama rakaat dia, tentu sama sekali Fatihah kita tak payah dibacakan. Dan juga kita dapat satu rakaat bersama dengan dia di dalam waktu. Tetapi kalau kita sembahyang seorang diri, kita kena baca Fatihah. Dengan sebab kita kena baca Fatihah, itulah masa digunakan untuk baca Fatihah, maka menyebabkan kita tak dapat sembahyang satu rakaat di dalam waktu. Maka kalau dapat serakaat di dalam waktu, maka jadi tunai. Kalau tak dapat satu rakaat di dalam waktu, maka jadi qadha. Maka dengan sebab itulah dia katanya wajib kita mengikut akan imam. Dengan sebab kalau kita ikut imam, Fatihah tak payah baca. Sebab kita mengikut dia dalam keadaan rakaat, Fatihah kita tak payah baca. Jadi kita dapat ringkaskan masa. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, kita kena baca Fatihah.
Kalau kita mengikut dia, kita tak payah baca Fatihah, maknanya kita dapat meringkaskan masa sembahyang kita. Lalu tu dapat satu rakaat di dalam waktu. Maka dengan sebab itulah hukumnya wajib. Ini bahasan bagi Imam Al-Bulkini. Katanya wajib kita mengikut imam. Inilah satu masalah, katanya wajib kita sembahyang mengikut imam. Kalau kita sembahyang seorang diri itu jadi haram. Masalahnya rupa macam ni lah. Begitulah. Kita ulang sekali lagi. Dan jikalau picit waktu. Apa maksudnya? Yang ni hampir habis waktu sembahyang. Tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang. Apabila kita nak mulai sembahyang tu, kita dapat ada seorang yang sedang sembahyang. Dia sembahyang tu, dia ketika kita masuk dalam surau, dalam masjid, masalah kita nak sembahyang tu, tengok dia tu di dalam keadaan rokok. Hal keadaannya rokok. Dalam rokok. Maka jika kita ikut dia, kalau kita ikut jadi makmum dia, nascaya kalau kita ikut jadi makmum dia dengan sebab dia tu dia dalam rokok, kita mengikut dia, maka kita tak payah baca Fatihah, kita terus mengikut dia. Nascaya dapat serakaat di dalam waktu. Sebab dia ringkas mata, sebab masa digunakan untuk baca Fatihah tu dah dipotong. Kita akan dapat sembahyang satu rakaat di dalam waktu. Dan jika kita sembahyang seorang diri, kalau kita tak jadi makmum dia, kita sembahyang seorang diri, maknanya kita kena baca Fatihah, kita kena guna masa untuk baca Fatihah lagi. Mana nak baca Fatihah lagi, mana nak i'tidal, nak rokok, nak apa lagi, menyebabkan kita tak dapat satu rakaat di dalam waktu. Nascaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Maka ketika itunya, maka wajib ketika itu, maka wajiblah di atas seorang tadi itu ketika itu, ketika picit waktu, ketika picit waktu serta dapat seorang yang sembahyang hal keadaan rokok, wajib apa tu? Bahawa kita mengikut imam. Wajib kita kena mengikut dia untuk nak meringkaskan masa bacaan Fatihah. Jadi kalau kita mengikut dia tu, bacaan Fatihah tak payah dibaca, dapat ringkaskan waktu. Wajib tu kenapa? Kerana mendapat serakaat di dalam waktu. Supaya nak mendapatkan satu rakaat di dalam waktu. Maka apabila dapat serakaat di dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Maka sebab sembahyang kita tu jadi sembahyang tunai. Itulah sebab dihukumkan. Ini bahasan bagi Imam Al-Bulkini. Disebut dalam kitab-kitab yang lain, dinakal daripada Imam Bulkini kesemuanya. Sama juga Ibn Hajar sebut di dalam kitab Tufah. Semuanya kata wajib mengikut Imam Bulkini. Inilah kaum yang asahnya. Habis di situ. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Maka jika mendapat ia akan imam di dalam i'tidal, takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Dan barang kemudian daripada sujud. Dan jika mendapat ia akan imam di dalam sujud. Yang pertama atau yang kedua. Atau duduk antara keduanya. Atau tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tiada mentakbir ia bagi turun kepada sujud. Dan sunat takbir intiqalat. Dan sunat takbir intiqalat, sunat mengucap takbir intiqalat. Sunat untuk siapa? Bagi makmum.
Makmum mana? Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk yang mana? Yang berpindah. Yang berpindah tu berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Berpindah, yakni berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian daripadanya. Seperti berpindah daripada berdiri kepada rokok, berpindah daripada i'tidal kepada sujud yang pertama, berpindah daripada sujud yang pertama kepada duduk antara dua sujud, berpindah daripada duduk antara dua sujud kepada sujud yang kedua, hingga akhirlah. Sebab intikal saat itu makna berpindah, maknanya berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang satu lagi. Ketika kita nak memindahkan satu rukun kepada satu rukun lagi, sunat kita mengucap takbir. Takbir itulah dikatakan takbir intiqalat. Maka masalahnya apabila kita ni makmum yang masbuk ialah makmum yang tak dapat bacaan Fatihah dalam berdiri bersama dengan imam. Hukumnya masalah mengucap takbir intiqalat tu kita nak mengucap ke kita nak kata ke kita tak nak kata. Tengok macam mana hukum dia. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk. Tapi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Ketika dia nak memindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian tu, dia dah jadi makmum, dia dah berserta dengan imam. Dia dah jadi makmum. Kita faham betul-betul pada katanya yang berpindah ia serta imam. Apa maksud dengan kata yang berpindah ia serta imam? Dengan maknanya, contohnya kalau kita di dalam rokok, kita nak i'tidal. Tapi masa rokok kepada i'tidal tu kita mengucap sami'allahu liman hamidah ganti pada takbir. Tetapi yang nak cerita di sininya maksud dengan kata yang berpindah ia serta imam tu maknanya dia berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian tu, ketika dia hendak memindah saat itu dia dah jadi makmum. Maknanya kalau memindah daripada rokok kepada i'tidal, dia dah jadi makmum. Maknanya dia mengikut imam di dalam rokok. Dia dapat mengikut imam di dalam rokok. Apabila nak i'tidal tu maknanya dia pindah daripada rokok kepada i'tidal beserta dengan imam. Tetapi kalau dia dapat sambung dengan imam di dalam i'tidal, maknanya pindahan daripada rokok kepada i'tidal, dia tak mengikut imam lagi. Kalau kita dapat mengikut imam di dalam i'tidal, imam di dalam i'tidal, kita mengikut dia. Dapatkan imam di dalam i'tidal. Maka apabila imam turun sujud, maka kita pun turun sujud. Maka kita pindah daripada i'tidal kepada sujud. Kita pindah daripada i'tidal kepada sujud dalam keadaan kita masuk dalam kata kita berpindah daripada i'tidal kepada sujud dalam keadaan kita mengikut imam. Tetapi kalau kita dapat dengan imam di dalam sujud yang kedua, sujud yang pertama. Kalau kita mengikut imam di dalam sujud yang pertama, maknanya selepas pada kita takbiratul ihram, imam di dalam sujud yang pertama. Yang pertama, yang kedua samalah. Maka kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kan. Sebab contohnya kalau kita kuasa berdiri lah. Kita berdiri takbiratul ihram.
Selepas pada takbiratul ihram tu tengok imam di dalam sujud, maka kita turun kepada sujud. Maka kita nak turun kepada sujud itu tak masuk dalam kata kita berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun beserta dengan imam. Sebab dia sujud yang pertama dia datang dari selepas mana? Selepas i'tidal, bukan selepas berdiri takbiratul ihram. Begitu. Dia sujud yang pertama, i'tidal selepas pada rakaat. Sujud yang pertama selepas i'tidal. Duduk antara dua sujud selepas sujud yang pertama. Sujud yang kedua selepas pada duduk antara dua sujud. Berdiri rakaat yang kedua selepas pada sujud yang kedua. Begitu. Jadi kalau kita dapat imam dalam keadaan imam tu duduk antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir, maka kita takbiratul ihram, memang kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri atau gantian. Maka apabila kita sudah takbiratul ihram, kita wajib bersama dengan imam, ialah imam dalam keadaan duduk. Maka apabila kita nak turun duduk tu, maknanya kita ada masuk ke tidak dalam kataan berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian berserta dengan imam, tak masuk. Sebab apa? Sebab kita takbiratul ihram daripada ketika kita berdiri. Selepas pada kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, tengok imam dalam keadaan duduk, maka kita terus kepada duduk. Apabila kita terus pada duduk, maka masuk ke tidak dalam kataan berpindah rukun, satu rukun kepada rukun yang kemudian. Sebab duduk antara dua sujud, ia selepas pada sujud yang pertama, bukan selepas pada berdiri. Sebab kita makmum, kita tengok imam dalam tasyahud awal, masalah kita takbiratul ihram. Apabila kita takbiratul ihram di dalam berdiri, selepas pada kita takbiratul ihram, kita turun duduk bersama dengan imam. Maka adakah sembahyang biasanya selepas pada berdiri itu ialah duduk antara tasyahud awal? Tasyahud awal tidak ada selepas pada berdiri. Tasyahud awal yang adanya selepas pada sujud yang kedua. Begitu. Jadi maknanya tak masuk dalam kata berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian beserta dengan imam. Dengan maknanya ketika kita takbiratul ihram, kita di dalam berdiri. Adakah imam dalam berdiri? Tak. Imam dalam duduk. Dah duduk. Lagi pulanya selepas pada kita berdiri untuk takbiratul ihram, kita terus turun duduk. Duduk tu panggillah katanya duduk tasyahud awal. Maka duduk bukan kemudian pada berdiri. Bukan duduk itu kemudian daripada duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir itu kemudian daripada sujud yang kedua. Kalau duduk antara dua sujud tu makna selepas pada sujud yang pertama. Kalau sujud yang pertama tu selepas pada i'tidal. Kalau i'tidal tu selepas pada rakaat. Kalau rakaat tu selepas pada berdiri Fatihah. Kalau berdiri Fatihah rakaat yang kedua, maknanya selepas pada sujud yang kedua. Bagi rakaat yang pertama, begitulah. Jadi dhabit dianya yang kata sunat mengucap takbir intiqalat tu bagi makmum yang masbuk, tetapi dikait katanya makmum yang masbuk yang berpindah, mana yang berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudiannya serta imam. Hak ada dianya beserta dengan imam. Maka sekiranya kalau masuk dalam kataan itu, maka sunat dia mengucap takbir intiqalat. Supaya apa sunat tu? Kerana untuk nak sepakat dengan imam pada takbir. Imam takbir, kita takbir. Gitu. Tengok ulasan dia, tafsilan dia. Tapi hukumnya begitulah. Dhabit artinya kaedahnya begitulah. Kalau kita makmum yang masbuk berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudiannya, maka sunat. Kalau masuk dalam kata berpindah ia serta imam, maka sunat mengucap takbir intiqalat.
Kalau tak masuk dalam tu, maka tak disunat. Tengok. Dia katanya, maka jika mendapat ia akan imam. Maka jika mendapat ia akan imam, mendapat ia makmum yang masbuk akan imam di dalam i'tidal. Jadi mana imam sedang i'tidal. Kita datang Allahu Akbar. Jadi kita mengikut imam di dalam i'tidal. Maka kita kena mengucap ke tidak Sami Allahu liman hamidah? Tak payah. Begitu. Takbirlah ia. Maka dia nak takbir intiqalat tu bila? Takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Yang sujud yang pertama. Yang sujud yang pertama. Dan barang dan rukun-rukun yang kemudian daripada sujud. Sujud yang pertama. Jadi maknanya kalau kita dapat dengan imam, imam tu di dalam i'tidal. Memanglah i'tidal tu berdiri. I'tidal tu berdiri. Kita dapat imam dalam berdiri. I'tidal. Maka memanglah rakaat kita itu tak dapat. Memanglah kita tak dapat rakaat. Dan apabila imam dalam i'tidal, kita pun takbiratul ihram. Selepas pada takbiratul ihram, kita tak payah buat apa-apa lah. Sebab imam dalam berdiri, kita pun berdiri. Maka apabila imam turun sujud. Apabila imam turun sujud. Maka kita pun mesti kena turun sujud juga. Jangan nak tunggu dalam i'tidal. Jangan fikir kata, kejap lagi imam bangun berdiri. Kita pun tak payah sujud, tak payah apalah. Tunggu dia dalam berdiri. Itu membatalkan sembahyang sebab wajib mutaba'ah pada bab jemaah. Maka apabila imam turun sujud, barulah masuk kata kita berpindah daripada i'tidal kepada sujud dalam keadaan mengikut imam. Di situ barulah mulai sunat kita mengucap takbir intiqalat. Dan jika mendapat ia akan imam di dalam sujud yang pertama atau sujud yang kedua, atau kita dapat imam dalam sujud yang kedua, atau duduk antara keduanya antara dua sujud, atau tasyahud awal atau tasyahud akhir. Hukumnya tiada mentakbir ia bagi turun kepada sujud, sujud pertama, sujud yang kedua, atau tasyahud awal, tasyahud akhir, atau duduk antara dua sujud tadi. Itu tak payah kita mengucap takbir. Tengok dia katanya tiada mengucap, tiada mentakbir, yakni tiada mengucap takbir intiqalat, ia makmum yang masbuk bagi turun kepada sujud. Kalau kita dapat imam sujud yang pertama, samalah. Sujud yang pertama, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka selepas pada kita takbiratul ihram di dalam keadaan berdiri, apabila kita nak turun kepada imam dalam sujud pertama, apabila kita nak turun kepada imam kepada sujud yang kedua, apabila kita nak turun pada imam pada duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, maka tak disunat bagi kitanya mengucap takbir intiqalat. Sebab apa? Sebab kita turun sujud bersama dengan imam tu daripada berdiri kepada sujud yang pertama. Dia sujud yang pertama, dia bukan berdiri takbiratul ihram. Bukan selepas berdiri takbiratul ihram, dia selepas pada berdiri i'tidal. Kita selepas pada takbiratul ihram, kita terus kepada sujud. Bukan kita berdiri i'tidal di situ. Maka apabila kita selepas pada takbiratul ihram saat itu, kita turun kepada sujud dengan sebab imam duduk sujud tu, tak payah kita mengucap takbir intiqalat. Turun diam-diam gitulah. Sebab apa? Sebab kita tak mengikut imam pada masa itu. Maknanya bukan kita mengikut imam daripada i'tidal lagi.
Tetapi kalau kita dapatkan dengan imam di dalam i'tidal, kita dah jadi makmum dalam masa i'tidal. Apabila imam turun sujud, maknanya jadi kita mengikut imam pada sujud. Ketika itu sunatlah kita mengucap takbir intiqalat. Begitulah. Jadi sama, kalau kita dapat imam dalam sujud yang pertama atau sujud yang kedua atau duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk untuk tasyahud akhir. Selepas pada kita takbiratul ihram, wajib kita turun bersama dengan imam, maka tak disunat bagi kita makmum mengucap takbir intiqalat. Tak sunat. Tak sunat. Tetapi kalau seorang itu mengucap juga, maka tidak membatalkan sembahyang. Sebab menambahkan rukun, sebab yang kita mengucap itu adalah zikir. Bacaan zikir mana-mana pun tak membatalkan sembahyang. Menambahkan zikir di dalam sembahyang, pada halnya tidak ditutupkan, tidak disuruh, maka itu tidak membatalkan. Begitu. Maka kalaunya seorang itu selepas imam di dalam tasyahud atau tasyahud akhir masalan, dia selepas pada dia takbiratul ihram, hukum yang sebenarnya tak mengucap tak payah dia mengucap takbir untuk nak turun duduk bersama dengan imam. Tetapi kalau dia mengucap juga kalau dia mengucap juga, maka tak dapat pahala lah atas nama takbir intiqalat saat itu. Tetapi dapat pahala atas nama zikir. Dapat nama dia kita kalau biasanya kita dapat pahala 2 kali. Kalau kita disunat, sunat kita takbir intiqalat tu apabila kita takbir intiqalat 1 pahala sebab kita takbir atas nama takbir intiqalat. 1 pahala lagi dapat atas nama takbir itu adalah 1 zikir. Dapat pahala atas nama kita berzikir. Tetapi rupanya saat ni tu apabila kita imam tu di dalam tasyahud akhir masalan selepas pada kita takbiratul ihram, tak disunatkan. Tak disunat. Apabila kita nak turun kepada tasyahud akhir bersama dengan imam, kita mengucap takbir juga. Maka dapat pahala berzikir saja. Begitu. Dapat pahala berzikir saja. Pahala takbiratul ihram tak dapat sebab di situ tak disuruh. Tetapi tak membatalkan sembahyang. Itulah hukumnya. Tetapi satu perkara lagi yang sebut dalam kitab-kitab fiqhnya, dia katanya kita kena beringat masalah di sininya apabila imam di dalam tasyahud akhir, artinya tasyahud awal atau duduk antara 2 sujud atau di dalam sujud atau imam di dalam rakaat, maka kita takbir apabila kita nak imam di dalam rakaat atau imam di dalam sujud pertama, sujud yang kedua atau imam di dalam duduk antara 2 sujud atau tasyahud akhir atau tasyahud awal, maka apabila kita nak masuk sembahyang tu kita mengucap takbir. Maka jangan ingat kata mengucap takbir itu untuk nak intikal. Jadi maknanya ada setengah tu dia apabila tengok imam tu dalam tasyahud akhir, dia mari masuk saf, dia datang masuk ke dalam saf. Tengok imam dalam tasyahud akhir, dia takbir Allahu Akbar, turun duduk. Maka dia mengucap Allahu Akbar, turun sujud, turun duduk sana itu, ingat kata takbir itu takbir intiqalat. Maka sembahyang itu tak jadi. Jadi kita takbiratul ihram. Jangan nak bagi jadi takbir intiqalat. Kenapa begitu? Jadi maknanya imam contohnya biasanya nak jadi masalahnya ketika imam hampir-hampir nak sudah sembahyang, ialah imam dalam keadaan sujud tasyahud akhir. Maka apabila dia datang dia takbir Allahu Akbar sambilan turun. Sambilan turun kepada duduk. Maka itu tidak sah sembahyang. Sebab takbir satunya takbiratul ihram mesti takbir dalam keadaan berdiri. Jangan takbir sambilan turun. Dengan maknanya mesti mengucap takbiratul ihram di dalam keadaan sempurna berdiri.
dalam keadaan berdiri. Maknanya kita satunya kena jaganya, walaupun takbir itu dah qasadnya takbiratul ihram, tetapi setengah seorang tu Allahu Akbar sambilan turun kepada duduk. Maka itu jadi maknanya dia mengucap takbiratul ihram bukan di dalam berdiri sepenuh-penuhnya. Maka tidak sah. Setengah orangnya jadi begitu. Setengah orang pulaknya dia tengok imam di dalam tasyahud akhir, dia takbir juga, tetapi dia tak qasad jadi takbiratul ihram. Bahkan dia qasad jadi takbir intikal. Dia Allahu Akbar, niat-niat pun tak ada dia. Allahu Akbar sambilan turun. Lepas tu niat pun tidak ada, dia ingat katanya daripada berdiri kepada tasyahud akhir kena ada intikalat, maka itu tak memadai. Jadi maknanya kalau imam di dalam sujud, di dalam tasyahud, seperti kata tadi tu, kita mengucap takbiratul ihram di dalam berdiri. Selepas pada takbiratul ihram, turunlah kepada duduk bersama, ataunya pada sujud bersama dengan imam. Begitulah. Tak disunatkan kita mengucap takbir. Habis di situ masalah ucapan takbir intiqalat. Jadi kalau kita dapat dengan imam di dalam rokok, maka apabila kita dapat imam di dalam rokok, sama saja dapat tamak ninah ke tak dapat, mana dapat rakaat ke tak dapat rakaat. Apabila imam i'tidal, maka sunat bagi kita mengucap sami'allahu liman hamidah bersama dengan imam juga. Gitu rasanya masalah tu lagi akan disebut. Begitulah. Jadi dhabit masalah kitanya, kita berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian. Faham begitu? Maka di situlah ada mengucap takbir intiqalat. Kalau tak masuk daripada kata berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang kemudian, seperti berdiri takbiratul ihram kepada sujud, dia tak ada sambungan dua tu, maka di situ tidak disunat mengucap takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk. Begitulah hukumnya. Habis kemudian kita akhir di situ, insya-Allah kita akan sambung esok lagi pada katanya dan sunat muafakat ia akan imam pada zikir perbuatan. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma